Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Bersua lagi pada sesi PDPR Cikgu pada hari ini bagi Bahasa Melayu tahun 3. Cikgu harap semua murid-murid sihat-sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Terutamanya murid-murid cikgu yang cikgu sayangi tahun 3B SK Wahid English Sibu Sarawak. Jangan lupa sila tonton sehingga habis kerana ada panduan jawapan dan penerangan cikgu nanti. Baiklah murid-murid, pada minggu ini cikgu masih lagi mengekalkan tema perpaduan. Pada minggu ini, kita akan belajar unit yang ke-11 di bawah tajuk Hormat Menghormati Budaya Kita. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks jilid pertama halaman yang ke-69. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk kecilnya berkongsi hasil tanaman. Baiklah murid-murid, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan 1.1 mendengar dan memberikan respons. Standard pembelajaran 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap satu roman, suruhan dan permintaan. Apa dia suruhan dan permintaan? Jangan lupa selepas ini cikgu akan terangkan satu persatu. Jom kita lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDPR, murid-murid akan dapat mendengar, memahami dan yang paling utama, memberikan respons dengan menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 maklumat tersurat berdasarkan ayat suruhan dan permintaan. Jangan lupa, ini merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apa dia ayat suruhan? Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan untuk menyampaikan perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan, subjek ialah kata ganti nama orang seperti awak, kamu, engkau dan seumpamanya. Ini kata ganti nama orang yang biasa digunakan dalam ayat suruhan. Jom kita lihat contoh. Yang pertama, kemaskan bilik kamu sekarang. Dalam ayat ini, kata ganti nama orang ialah kamu. Yang kedua, cucilah tangan sebelum makan. Murid-murid, dalam ayat nombor 2 ni, yang kedua ni, tak ada kata ganti nama orang. Tak semestinya mesti hadir kata ganti nama. Jangan nanti awak fikir ayat suruhan ni mesti ada kata ganti nama orang. Tidak. Yang penting ayat suruhan ini diucapkan untuk menyampaikan perintah atau arahan. Kita lihat ayat yang pertama. Apa perintahnya di sini atau arahannya di sini? Kemaskan bilik kamu. Ini arahan. Yang kedua, perintah atau arahannya cucilah tangan sebelum makan. Yang arahannya yang merujuk kepada cucilah tangan.
Baik, selesai ayat suruhan, kita tengok apa pula ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon atau meminta sesuatu. Ayat permintaan menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong. Beza dengan suruhan tadi, permintaan ini tujuannya memohon atau meminta. Baiklah, kita lihat contoh ayat. Yang pertama, tolong maklumkan hal ini kepada cikgu. Jadi, kata permintaan dalam ayat ini ialah tolong. Jadi, permintaannya, permohonannya supaya memaklumkan hal ini kepada cikgu. Kita lihat contoh ayat yang kedua. Minta hadirin duduk di tempat masing-masing. Apa kata permintaannya? Ya, minta. Apa yang diminta? Hadirin duduk, supaya hadirin duduk. Apa dia hadirin? Orang yang hadir pada sesuatu majlis. Maksudnya meminta atau memohon sesuatu. Itu maksud ayat permintaan. Sekarang mari kita lihat buku teks pula. Sila rujuk halaman yang ke-69 di bawah tajuk kecil, iaitu berkongsi hasil tanaman. Baiklah murid-murid, kita lihat siapa yang berbual dalam gambar ini. Kalau murid-murid cikgu tahun 3B, mesti berebut-rebut nak menjawab ni. Siapa yang memakai baju hijau ni? Ini Saiful. Yang tengah-tengah ni, yang memakai baju ungu, ya, Darshini. Dan orang dewasa dalam gambar ini ialah ibu kepada Darshini, iaitu Makcik Vimala. Siapa yang memulakan perbualan? Ya, betul, Saiful. Baiklah, sila dengar bagaimana cikgu mengujar. Makcik Vimala minta beberapa tangkai daun kari. Boleh, Saiful. Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Baiklah, Ibu. Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Terima kasih, Makcik. Baiklah, murid-murid, itu cara ujarannya. Sekarang kita lihat beberapa ayat yang telah diwarnakan dalam gambar ini, dalam perbualan ini. Kita lihat ayat yang pertama yang Saiful ujarkan. Makcik Vimala minta beberapa tangkai daun kari. Apa yang murid-murid nampak dalam ayat ini? Ya, ada kata permintaan, iaitu minta. Jadi ayat yang berwarna merah di sini adalah merujuk kepada ayat permintaan. Baiklah, kita pergi ke Makcik Vimala pula. Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Apa yang murid-murid nampak dalam ayat ini? Sekali lagi ada kata permintaan, iaitu tolong. Jadi ayat ini merupakan ayat permintaan. Kita pergi ke ayat seterusnya. Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Jadi ayat yang diwarnakan hijau ini ayat apa, murid-murid? Ya, ayat suruhan. Apa yang disuruh oleh Makcik Vimala? Makcik Vimala suruh ambillah plastik ini. Itu bezanya ayat suruhan dan ayat permintaan. Ini situasi pertama. Kita lihat situasi yang seterusnya.
Baiklah murid-murid, mari kita lihat situasi yang kedua. Situasi kedua merupakan perbualan antara Saiful dan Darshini. Kita dengar bagaimana cikgu ujarkan. Wah, suburnya daun kari kamu. Pokok kari ini kami tanam sempena kempen satu rumah satu pokok. Oh, saya ingat keluarga saya menanam serai. Ya, Saiful, ibu kamu selalu memberi ibu saya serai. Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Baiklah, Saiful, minta saya plastik itu. Ini plastiknya. Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Terima kasih, Darshini. Baiklah murid-murid, boleh catat apa yang cikgu isi dalam ruang kosong tadi? Sempat atau tidak? Tak mengapa, nanti murid-murid boleh ulang dengar. Sekarang apa yang penting kita kenal pasti dahulu terlebih dahulu mana ayat suruhan, mana ayat permintaan. Bagaimana Darshini ataupun Saiful respons terhadap ayat suruhan atau permintaan. Sekarang kita tengok terus ke tempat kosong ini. Tempat kosong ini, okey, adalah respon kepada ayat pada Saiful, perbualan Saiful. Tengok Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Ayat Saiful ini merupakan ayat, ya murid-murid, ayat apa? Ya, ayat permintaan. Sebab ada kata permintaan di sini, iaitu tolong. Nampak cikgu tunjuk? Cikgu tukar ni. Terang sikit. Okey, sekarang nampak? Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Jadi ayat ini merupakan ayat permintaan kerana ada kata permintaan tolong. Sekarang Darshini nak respon terhadap ayat permintaan ini. Tadi Darshini jawab, baiklah Saiful, minta saya plastik itu. Sekarang ni Darshini pula minta saya plastik itu. Ayat pada Darshini ini merupakan ayat permintaan. Sekali lagi ayat permintaan. Kerana ada kata permintaan di sini, iaitu minta. Apa respon Saiful pada ayat ini? Saiful kata, ini plastiknya. Dah catat? Ini plastiknya. Sekarang Darshini semula, balik ke Darshini semula, Saiful ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Baiklah murid-murid, ini ayat apa? Ya, betul. Ini merupakan ayat suruhan. Apa yang Darshini suruh Saiful? Darshini suruh Saiful ambil daun kari, kemudian berikannya kepada ibu Saiful. Bagaimana Saiful nak respon pada ayat suruhan yang Darshini ujarkan? Apa jawapan Saiful? Baiklah Darshini, terima kasih. Mestilah kita ucap terima kasih sebab kita menerima sesuatu daripada orang lain. Mesti kita ujar terima kasih. Baiklah murid-murid, hari ini kita ada 2 latihan. Yang pertama, aktiviti pertama, sila dengar dan fahami perbualan. Kemudian, ujarkan semula dan rakam ujaran tersebut. Sila hantar rakaman suara anda kepada cikgu. Yang ini dalam bentuk audio sahaja, tak perlu video, dalam audio sahaja, suara sahaja. Jadi perbualan mana yang nak dirakam?
perbualan pada situasi yang kedua sahaja. Yang pertama tak perlu. Yang kedua sahaja. Baik, kita lihat aktiviti yang kedua. Sila lengkapkan latihan pada buku aktiviti jilid pertama pada halaman yang ke-77. Jangan risau, cikgu ada panduan, sebab itu kena tonton sehingga habis. Anda dah bersedia dengan buku aktiviti? Jom kita lihat unit yang ke-11, hormat menghormati budaya kita, aktiviti pertama. Aktiviti 1. Ini ada pada halaman yang ke-77. Berikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Mari kita dengar bagaimana cikgu membaca dan mengujarkan perbualan terlebih dahulu. Budi bahasa. Semasa Imran dan Likiang hendak keluar bermain, mereka ternampak Makcik Lalita ingin memasukkan barang ke dalam kereta. Baiklah murid-murid, berdasarkan perbualan di sini, siapa yang memulakan perbualan? Ya, Imran dan Likiang. Baiklah murid-murid, kita lihat apa yang Imran dan Likiang kata. Makcik, bolehkah kami bantu? Apa respons Makcik Lalita? Ya, Imran dan Likiang, tolong Makcik masukkan barangan ini ke dalam kereta. Apa pula Imran dan Likiang respons? Baiklah murid-murid, sebelum kita tengok apa dia respons Imran dan Likiang, jom kita lihat apa yang ada pada belon kata ini. Murid-murid boleh nampak? Apa dia tanda ini murid-murid? Ya, tanda tanya. Baiklah, bagaimana Imran dan Likiang nak respon sedangkan ini ayat tanya? Ingat tips untuk membina ayat tanya? Kena tengok respon seterusnya. Jadi ayat tanya ini nanti, respon ini nanti berdasarkan respon di sini. Apa kata kunci yang kita boleh ambil? Letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Agak-agaknya, apa kata tanya yang boleh murid-murid guna? Letakkan di. Jadi kata tanyanya di mana? Betul. Jadi di manakah kami perlu meletakkan barangan ini, Makcik? Ini merupakan contoh jawapan yang murid-murid boleh letak pada belon kata ini. Baiklah murid-murid, kalau murid-murid ada jawapan yang lebih baik lagi berbanding ayat contoh cikgu, silakan. Yang penting kata tanyanya mestilah di manakah? Baiklah, kita lihat apa pula respons bagi belon kata yang kedua. Makcik Lalita kata, kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Rasanya apa Imran dan Likiang nak jawab atau respons? Ini paling senang. Apa jawapannya murid-murid? Ya, betul. Baiklah, Makcik. Ini yang perlu anda isi pada belon kata yang kedua. Sebelum awak menulis, pastikan apa yang cikgu tunjuk tu? Tanda tanya mesti ada. Okey, tapi awak bertuah sebab tanda tanya di sini dah ada.
Kemudian, terutama yang kedua ni. Tanda apa ni? Tanda koma. Lagi satu, tanda noktah. Nah, tanda-tanda baca macam ini nampak kecil tapi kena tulis dengan jelas. Ahmas, anak murid cikgu. Ini huruf besar pada permulaan ayat selalu lupa. Pastikan apabila memulakan ayat kena tulis huruf besar. Baiklah, ini untuk situasi yang pertama. Jom kita lihat situasi yang kedua. Li Qiang minta makcik kotak itu. Pada situasi kedua ni, murid-murid hanya ada satu belon kata sahaja yang perlu dilengkapkan. Tapi murid-murid cuba tengok tanda baca ini. Tanda apa? Ya, tanda tanya. Jadi respon pada ayat permintaan ini merupakan ayat tanya. Jadi mana nak rujuk? Kena rujuk respon selepas ayat tanya. Bermaksud jawapan kepada ayat tanya yang kita akan bina selepas ini. Apa jawapannya? Berikan makcik kotak yang kecil. Jadi, apa kata kunci di sini? Kotak yang kecil. Bagaimana hendak membina ayat tanya ini? Ada kata kunci yang lain selain dari kotak yang kecil yang boleh anda fikirkan? Yang ini agak ajaib sikit sebab awak tak boleh nak kenal pasti ayat tanya, kata tanya apa yang awak nak guna. Jadi, murid-murid, dalam perbualan ini, gambar memainkan peranan. Tengok apa yang cikgu bulatkan di sini. Yang Li Qiang pegang ni, kotak yang kecil. Yang satu lagi ni, kotak yang besar. Jadi agak-agak apa ayat tanya yang Li Qiang tanya? Jom kita lihat contoh ayat ini. Makcik mahu kotak yang besar atau yang kecil? Bermaksud Li Qiang ini meminta pilihan. Masih juga dia respon pada ayat permintaan ini menggunakan ayat tanya. Sebab ayat tanya ini dibina berpandukan respons di sini. Jadi ayat tanya contoh yang cikgu bina di sini ialah makcik mahu kotak yang besar atau yang kecil? Ini yang akan awak tulis di sini. Tapi murid-murid, kalau anda ada ayat yang lebih menarik, kreatif, silakan. Jangan lupa tanda baca. Pastikan permulaan ayat menggunakan huruf besar. Tanda tanya dah tersedia di sini. Jadi tak payahlah awak tulis tanda tanya. Kemudian, apa kata Makcik Lalita? Terima kasih Imran dan Li Qiang kerana membantu Makcik. Sama-sama Makcik. Sebagai jiran, kita mestilah tolong menolong. Baiklah murid-murid, jangan lupa siapkan latihan yang telah cikgu beritahu tadi. Sehingga berjumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.